Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu peristiwa yang telah mengubah landscape kehidupan orang Islam. Betul kan? Mekah 13 tahun Nabi buat kerja dakwah. Tuan-tuan pun tahu Nabi diangkat menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Umur 40 tahun baru Nabi start buat kerja dakwah, sebab sudah ada perintah diangkat menjadi rasul, maka kena buat kerja dakwah, mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 6 tahun Nabi buat kerja dakwah secara bersembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka, kerana dikhawatiri akan dilakukan sesuatu yang tidak baik ke atas Nabi Muhammad, dan Allah pun tak perintah lagi suruh buat terang-terang. Sehinggalah turun ayat untuk menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja terang-terang. Tapi bila Nabi buat kerja dakwah terang-terang, baru kita nampak rupa bentuk sebenarnya penduduk Mekah. Ada yang dibunuh, ada yang dikurung, ada yang diseksa. Semua itu nak beri pengajaran kononnya kepada Nabi Muhammad dan juga yang telah beriman, agar tidak sewenang-wenangnya tukar agama daripada agama nenek moyang. Kan orang Arab kata ini agama nenek moyang, agama nenek moyang, agama nenek moyang. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah, pada tahun ke-9 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda duduk di sebelah bapa saudara dia Abi Talib, Rasulullah ajak Abi Talib masuk Islam. Masuk Islam wahai pamanku, masuk Islam wahai bapa saudaraku, supaya aku dapat defend engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nak masuk Islam, tak nak masuk Islam. Sehingga Nabi Muhammad minta supaya bapa saudara dia dapat hidayah masuk Islam. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau suka. Kerja beri hidayah ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kata Allah yang nak jaga hidayah ni? Sebab Allah tahu siapa yang layak dapat hidayah, siapa yang tak layak dapat hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang layak dapat hidayah dan siapa yang tak layak dapat hidayah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahului zaman. Sebelum sesuatu berlaku, ilmu Allah sudah mengatasi. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti mana ditaarifkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kharijun an ihatatiz zaman. Ilmu Tuhan itu adalah ilmu yang terkeluar daripada perhitungan zaman, masa bagi manusia. So kita besok baru tahu, lusa baru tahu, lepas benda tu berlaku baru tahu. Tapi Allah tidak begitu. Sebab itu ada yang dapat hidayah, ada yang tak dapat hidayah. Sebab Allah tahu siapa yang layak dapat hidayah. Nabi Muhammad berdoa supaya bapa saudara dapat hidayah. Allah tegur, kau tak boleh bagi hidayah siapa yang kau sayang, Muhammad. Takkan sepanjang dia duduk dengan kau jadi rasul, kau jadi nabi, umur 40 tahun. Pada tahun ke-9 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kira sudah umur Nabi Muhammad 49 tahun. 9 tahun kau lihat Nabi Muhammad buat kerja dakwah, takkan tak terbuka pintu hati? Betul tak? 9 tahun Nabi berusaha buat kerja dakwah. Dan Nabi kata, wahai pamanku, kalau kafir Quraisy datang bagi macam-macam tawaran, kalaulah mereka beri tawaran yang paling hebat, apa dia? Matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, suruh aku tinggalkan kerja mengajak manusia kepada Allah, aku takkan tinggalkan. Takkan yang tu belum lagi ketuk pintu hati bapa saudara dia? Betul kan? Mukjizat lagi. Nabi dapat wahyu, bicara yang tak pernah didengar oleh manusia. Turun Quran, Nabi Muhammad bacakan Quran. Paman dia dengar Quran, tetapi masih tak masuk Islam.